A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dan rakan-rakan akan membentangkan tugasan yang telah diberikan kepada kami, di mana kami membina isu berkaitan dengan keganasan rumah tangga dari perspektif syariah. Baiklah, sebelum tu eloklah untuk saya memperkenalkan terlebih dahulu sebelum kami memasuki dengan lebih mendalam lagi berkaitan dengan isu keganasan rumah tangga dari perspektif syariah ini. Okey, baiklah. Apakah yang dimaksudkan dengan keganasan rumah tangga? Keganasan rumah tangga merupakan satu bentuk penderaan atau perlakuan yang ganas terhadap pasangan atau bekas pasangan. Keganasan rumah tangga ini juga terdiri daripada berbentuk fizikal, emosi, ataupun emosi itu dapat diberikan contoh sebagai pengabaian kewangan. Keganasan rumah tangga ini menjadi satu tabiat yang berulang oleh pendera kerana ingin mengawal mangsa secara paksa, dan majoriti pendera ini adalah lelaki dan mangsa dari golongan wanita dan kanak-kanak. Jika kita perhatikan mengapa majoriti keganasan rumah tangga ini kebanyakannya adalah lelaki. Ini disebabkan kerana mereka merasakan mereka itu adalah ketua rumah tangga dan mereka berhak untuk melakukan apa sahaja untuk kepuasan mereka. Dengan sebab itulah keganasan rumah tangga ini berlaku, menyebabkan ada yang para isteri mengalami kecederaan pada diri mereka disebabkan suami memukul, dan terdapat juga keganasan yang dilakukan terhadap anak-anak mereka, di mana anak-anak mereka mengalami kemurungan disebabkan pelakuan ataupun didikan yang diberikan oleh ayahnya itu, sehingga memberikan kesan yang mendalam kepada anak-anak dan juga isteri dalam keluarga tersebut. Baiklah, seterusnya saya masuk kepada jenis keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga ini dapat dibahagikan kepada dua bentuk keganasan, di mana keganasan yang pertama adalah berbentuk fizikal, di mana penderaan atau perbuatan kasar yang menyebabkan kecederaan, trauma atau lain bahaya. Dan seterusnya, penderaan yang memberikan kesan jelas pada tubuh badan mangsa. Sebagai contoh, para suami memukul isterinya sehingga memberikan kesan yang jelas, sebagai contoh sehingga menyebabkan adanya luka pendarahan, menyebabkan membuat pukulan-pukulan ataupun keganasan sehingga isteri itu nak bangun pun, nak melakukan kerja seharian memasak pun tak boleh. Sedangkan di dalam Islam, untuk memberi pengajaran kepada isteri yang nusyus pun di peringkat yang ketiga, untuk memukul isteri itu bersyarat pukulan itu menggunakan menggunakan alat yang ringan ataupun alat yang tidak memberikan kesan yang ataupun kesakitan, sebagai contoh bantal ataupun rumput. Dan seterusnya, keganasan rumah tangga berbentuk mental adalah penderaan dari segi lisan yang mengeluarkan kata-kata untuk mengkritik, memalukan dan menghina. Dan yang kedua, penderaan yang sukar untuk dilihat dan dikenal pasti. Sebagai contoh, suami itu membuat kritikan terhadap isterinya melalui media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, sehingga mental isteri itu terganggu. Dan contoh lain, suami itu tidak membuat keganasan secara fizikal, tetapi dia menengking ataupun mengeluarkan kata-kata yang kesat kepada isteri dia, sehingga isteri dia mengalami gangguan mental. Dan ini juga boleh termasuk dalam keganasan rumah tangga. Sedangkan di dalam Islam itu diajarkan kepada para pasangan untuk memberi nasihat ataupun berteguran dengan cara yang berlembut. Dan ini menunjukkan keganasan melalui mental, iaitu melalui pertuturan ataupun melalui kritikan yang dengan menggunakan kata-kata yang kesat ataupun memalukan ataupun sehingga menyebabkan mental isteri itu terganggu adalah bertentangan sebagaimana yang terkandung di dalam syariat Islam. InsyaAllah, saya Ahmad Syahmi bin Muhammad Aminuddin, nama metrik 22005137 akan membentangkan hukum-hukum perkahwinan menurut Islam. Di sini ulama bersepakat terdapat 5 hukum dalam perkahwinan ini. Baiklah, hukum yang pertama adalah hukum harus. Harus ini adalah hukum asal bagi perkahwinan, di mana jika seseorang lelaki atau perempuan tidak akan melakukan dosa ataupun pahala sekiranya dia tidak berkahwin, maka hukumnya harus.
sekiranya dia mampu tapi masih belum datang nafsu syahwat, itu pun dikatakan sebagai harus. Dan menurut mazhab Syafi'i, jika seseorang itu dikenali sebagai ahli ibadah, maka harus juga bagi dia untuk tidak berkahwin. Manakala bagi seseorang yang tidak dikategorikan sebagai ahli ibadah, maka lebih baik untuk dia berkahwin supaya tidak melakukan kemudaratan yang lebih besar. Ini menurut Imam Nawawi. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada hukum yang kedua, yakni sunat. Sunat bagi perkahwinan apabila seseorang itu mampu daripada segi nafkah zahir dan batin, tetapi masih mampu mengawal nafsu syahwatnya. Di sini datangnya hukum sunat kerana sekiranya dia berkahwin, dia tidak mendatangkan kemudaratan kepada bakal isteri. Baiklah, kita terus kepada hukum yang ketiga, yakni hukum wajib. Wajib kepada seseorang lelaki apabila seseorang itu tidak mampu mengawal nafsu syahwatnya dan dikuatiri mampu mendatangkan kemudaratan, yakni pergi kepada dosa yang lain, iaitu maksiat dan zina, maka seseorang itu wajib baginya untuk berkahwin. Baiklah, kita pergi kepada hukum yang keempat, yakni makruh. Makruh apabila seseorang itu pada dirinya tidak ada kemampuan, yakni tidak cukup pada nafkah mungkin zahir, kewangan, dan dikuatiri jika dia berkahwin akan mendatangkan kemudaratan yang sikit ataupun tidak mendatangkan kemudaratan, tapi sekiranya terdapat kemudaratan yang berlaku, maka hukumnya akan jatuh kepada haram. Ini adalah mengikut mazhab Imam Syafi'i. Manakala hukum haram dalam perkahwinan apabila seseorang itu tidak lagi mampu untuk memberikan nafkah zahir dan batin, yakni kewangan dia lemah, mungkin dia pun mempunyai sakit-sakit yang tidak dapat dielakkan dan mampu mungkin mendatangkan isu yang lebih besar, dan juga mungkin seseorang itu dikatakan jika dia berkahwin dia akan mendatangkan kezaliman kepada isteri dia, maka hukumnya adalah haram. Kepada dalil-dalil pensyariatan daripada Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Maksudnya, lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, kerana Allah telah melebihkan seorang lelaki dengan beberapa keistimewaan berbanding orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan, yakni memberi nafkah sebahagian daripada harta mereka kepada isteri-isteri mereka. Dan dalil pada hadis adalah kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Kat sini kita ambil wal rajulu fi ahlihi, yang bermaksud seseorang lelaki dalam keluarga adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap kepimpinannya, yakni kepada ahli keluarganya. Saya Ahmad Hazim bin Nur Azam, nombor matrik 22005098, ingin menerangkan tentang kes keganasan rumah tangga yang menaik sebanyak 42% semenjak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata sebanyak 7,468 kes keganasan rumah tangga direkodkan pada tahun 2021 berbanding 5,260 pada tahun 2020. Sebanyak 3,028 panggilan membabitkan kes keganasan ini diterima melalui talian kasih 15999 bagi tempoh Januari hingga Disember 2021. Seterusnya, suami ditahan tentang isteri minta cerai. Berang isteri mengajak ke mahkamah syariah untuk memfailkan penceraian menyebabkan seorang lelaki menendang peha dan pinggang mangsa di kediaman keluarga suspek di Taman Uda Ampang. Difahamkan mangsa bekerja sebagai guru tadika, berusia 30 tahun, meminta suaminya menceraikannya sejak Mei 2022 akibat masalah kewangan. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Farouk Ishak berkata, mangsa pada mulanya ke rumah ibu mentuanya pada jam 10.30 pagi untuk bertemu dengan suspek berusia 29 tahun. Dia berkata, tujuan mangsa ke rumah mentuanya untuk mengajak suami ke mahkamah bagi tujuan penceraian. Menurutnya lagi, suspek naik berang pada tendang di peha serta pinggang mangsa sebanyak 2 kali. Oleh itu, dia mendapatkan rawatan di Hospital Ampang dan disahkan mengalami kecederaan tisu. Suspek bekerja sebagai jurujual dan sudah berkahwin selama 2 tahun serta dia mempunyai seorang anak berusia 8 bulan. Kes disiasat mengikut Seksyen 323 kerana kesiksaan Akta Keganasan Rumah Tangga AKRT kerana dengan sengaja dia mendatangkan kecederaan pada isteri dia.
nama saya Mio Ma'azam bin Mio Azhar, nombor matriks 22005259 Palang 1. Jadi saya akan bentangkan tentang faktor keganasan rumah tangga dan juga langkah untuk mengelakkan keganasan rumah tangga. Yang pertama, saya akan masuk pada faktor keganasan rumah tangga. Pertama adalah sebabkan tekanan kewangan. Kos sara hidup yang tinggi menyebabkan suami ataupun suami isteri terpaksa untuk membayar rumah ataupun membeli keperluan. Disebabkan itu suami berasa tekan ataupun isteri berasa tekan, menyebabkan tiada persefahaman dan menyebabkan keganasan rumah tangga ini berlaku. Seterusnya, kemiskinan. Isu kemiskinan ini ketua keluarga berasa tekan sebab miskin dan perlu mencari banyak pekerjaan untuk menyara keluarga. Di samping mencari pekerjaan, dia terpaksa menyara keluarga. Di situ mungkin berlaku keganasan rumah tangga. Isteri ataupun anak-anak menjadi mangsa kepada keganasan rumah tangga ini. Seterusnya, faktor pengangguran. Di sini kita dapat lihat sewaktu PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, yang mana hilang ramai rakyat hilang punca pendapatan untuk sara hidup mereka. Di sini berlakunya keganasan rumah tangga di sana disebabkan mereka tertekan. Macam mana nak sara keluarga? Jadi di situ berlakunya keganasan rumah tangga yang mungkin mereka terlalu ikutkan emosi. Sebab stres nak cari kerja tak dapat, macam tu. Jadi seterusnya, faktor pengabaian. Isteri. Sekarang ni kebanyakan isteri adalah isteri yang berkejaya. Bila isteri yang berkejaya, yang mana mereka dan faktor sekarang ni adalah faktor gadget, teknologi sekali. Jadi isteri bekerja, balik kerja main gadget pula. Jadi tak layan suami. Dan di sini berlakunya keganasan rumah tangga sebab kan suami tidak puas hati dengan isteri sebab tak layan. Situlah berlakunya keganasan rumah tangga. Seterusnya, sikap panas baran. Ini disebabkan tidak dapat mengawal emosi. Mungkin antara suami isteri tidak dapat kawal emosi sebabkan mereka mungkin ada penyakit ataupun mereka tertekan dengan isu yang mereka hadapi, iaitu seperti kos sara hidup dan sebagainya, sebabkan mereka hilang pertimbangan untuk melakukan keganasan rumah tangga. Seterusnya adalah faktor tekanan hidup. Faktor tekanan hidup ni mungkin kerana orang sekeliling, faktor toxic people dan juga kos sara hidup. Seterusnya, penagihan dadah. Penagihan dadah ni orang yang menagih dadah ni dia akan hayal dan tidak sedar diri apa yang dia buat. Jadi menyebabkan dia melakukan keganasan rumah tangga itu. Tak kira isteri ataupun anak-anak yang akan jadi mangsa. Seterusnya, kaki botol dan kaki judi. Kaki botol ni tahulah dia akan jadi hayal. Dan kaki judi ni pula bila kalah judi dia biasa tertekan kerana tak ada duit. Dan isteri dan anak-anak akan jadi mangsa. Yang terutamanya isteri lah, sebab isteri yang ada barang keperluan seperti barang seperti emas, ada duit. Dan jadi dia akan menjadi suami akan rampas pada isteri. Dan mungkin di situ akan berlakunya keganasan rumah tangga yang besar. Seperti ada mungkin berlaku pembunuhan dan sebagainya. Sebab ini adalah isu yang judi dan botol. Jadi seterusnya, pasangan kahwin muda. Pasangan ni mungkin tidak matang dalam menguruskan rumah tangga. Jadi mereka tiada persefahaman antara satu sama lain yang menyebabkan mereka tidak berlaku perceraian antara mereka ataupun berlaku keganasan rumah tangga antara mereka. Di mana mereka tiada persefahaman ataupun rumah tangga mereka tiada mempelajari ilmu rumah tangga yang lebih mendalam. Seterusnya, pasangan ni kuat cemburu. Mungkin suami ataupun isteri dia kuat cemburu dengan melihat pasangan dia bersama dengan orang lain. Ada setengah masyarakat kita berfikiran seperti itu. Seterusnya, kes campur tangan mertua. Ini mungkin berlaku disebabkan keluarga mertua ni mulut masin. Mertua ni mulut masin. Jadi cakap dan suka memburuk-burukkan menantu, menyebabkan berlakunya pergaduhan antara suami isteri. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faris Naim bin Salman, nombor matrik 22005102, dan saya akan bentangkan tentang penyelesaian hukum lah dari segi perspektif syariah. Seterusnya kita pergi pada penyelesaian hukum, iaitu apa dalam bentuk penyelesaian yang kita boleh buat dalam perspektif syariah. Iaitu yang pertama, iaitu masalah-masalah. Kenapa saya cakap masalah-masalah? Pertama, kita pergi dulu kepada definisinya, iaitu masalah-masalah bermaksud perkara yang memberikan kebaikan dan menghalang keburukan kepada manusia. Maksudnya kita pergi kepada masalah. Apa maksud masalah? Masalah ini dikatakan dinamakan masalah kerana ia mendatangkan manfaat dan menutup kepada keburukan kepada manusia. Jadi poin yang kedua, masalah menjaga agama, nyawa dan keturunan. Jadi masalah ni adalah perkara yang menjaga agama, nyawa dan juga keturunan kita daripada, contohlah dalam kes tadi kita tengok ada keganasan rumah tangga, di mana keganasan rumah tangga tu dapat mengancam nyawa isteri tersebutlah. Jadi disebabkan ini masalah ni berfungsi untuk menjaga masalah isteri tersebut, menjaga kebajikan isteri tersebut agar terus terbela lah. Jadi dinamakan masalah kerana tiada dalil dan manfaatnya. Seperti mana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Fattah, iaitu ulama yang terkenal, beliau berkata dinamakan masalah ini kerana ia manfaat yang tiada dalam dalil. Sepertinya contoh
manfaat yang tak ada dalam dalil, contohnya undang-undang jalan raya. Jadi adakah undang-undang jalan raya itu disebut dalam Al-Quran? Tiada. Jadi dia adalah manfaat yang tiada dalam nas-nas dalil. Namun masalah-masalah ni masih lagi boleh diterima kerana dia dianggap dan dianggap sebagai satu usul untuk membuat satu hukum lah. Jadi masalah-masalah ni masih lagi boleh diterima. Jadi contoh-contoh yang kita boleh lakukan penyelesaian hukum dalam bentuk pelaksanaannya adalah minta bantuan kepada kebajikan masyarakat, JKM. Jadi pihak JKM ni apa yang dia boleh buat, dia boleh melindungi orang-orang yang ditindas, wanita-wanita yang ditindas oleh keganasan rumah tangga ini dengan adanya Akta Keganasan Rumah Tangga tahun 1994. Di situ poin yang tak air sekali itu Akta Keganasan Rumah Tangga ini, di mana akta ini melindungi kanak-kanak ataupun wanita yang ditindas dalam rumah tangga ni lah. Jadi dengan adanya JKM ini sebagai satu bentuk pemerintah kebajikan yang menjaga masalah wanita inilah daripada agar terus terbela, untuk menjaga nyawa mereka, maqasid syariah mereka, agar semua perkara yang disebut dalam maqasid itu terus terbela. Seterusnya penyelesaian hukum yang kedua iaitu Sad'u Zara'i'. Kita boleh guna Sad'u Zara'i'. Kita pergi dulu kepada definisinya, iaitu Imam Al-Qarafi berkata maksud Sad'u Zara'i' ini adalah menutup pintu atau jalan yang membawa kepada perkara yang haram. Jadi menutup pintu-pintu keburukan lah yang membawa kepada perkara yang haram lah. Jadi kita pergi pada poin kedua, tujuan untuk mencapai maqasid syariah. Jadi secara amnya sini, untuk nak capai maqasid syariah yang tertinggi, jadi tujuan maqasid syariah ni adalah untuk menjaga kebajikan umat lah, menjaga kebajikan masyarakat. Jadi untuk dalam jalan untuk mencapai kepada jalan-jalan untuk mencapai kepada kebajikan masyarakat itu, jadi mestilah kena ada medium seperti untuk menjaga masalah umat, seperti Sad'u Zara'i' lah. Sad'u Zara'i' adalah antara medium lah untuk mencapai kebajikan. Jadi cara yang kita boleh buat untuk mengelakkan keburukan yang lebih lagi yang berlaku ke atas isteri tersebut, seperti isteri boleh meminta cerai sama ada talak atau fasah, untuk mengelakkan daripada perkara yang lebih buruk berlaku, untuk mengelakkan isteri itu terus ditindas dari segi keganasan, untuk menyelamatkan nyawa isteri tersebut, untuk menyelamatkan keturunan isteri tersebut. Contohnya lah. Jadi kalau Sad'u Zara'i' ini, jika suami tersebut tidak mahu menceraikan, mentalakkan isterinya, jadi isteri tersebut bolehlah pergi kepada mahkamah syar'i dengan membawa bukti-bukti keganasan rumah tangga yang dialami oleh isteri tersebut. Isteri boleh memfailkan keganasan tersebut dan beri kepada mahkamah syariah, dan mahkamah syariah akan melaksanakan proses perceraian tersebutlah. Itu dari segi Sad'u Zara'i'. Kita menutup segala pintu-pintu keburukan agar suami dia tidak menindas dengan lebih buruk lagi kepada isterinya.